Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Rizaldin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 7 Oktober 2022. Pertukaran bajet 2023 merekodkan jumlah tertinggi dalam sejarah negara iaitu sebanyak 372.3 bilion ringgit. Jumlah berkenaan jauh lebih tinggi berbanding 332.1 bilion ringgit dan 322.54 bilion ringgit dalam bajet 2022 dan bajet 2021. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bajet 2023 menyaksikan tiga penerima utama iaitu Kementerian Kewangan sebanyak 72.2 bilion ringgit, Kementerian Pendidikan sebanyak 555.6 bilion ringgit, diikuti Kementerian Kesihatan 36.1 bilion ringgit yang merangkumi 44% daripada jumlah perbelanjaan. Dalam pada itu, bajet 2023 turut memperuntuk 272.3 bilion ringgit bagi belanja mengurus, 95 bilion ringgit bagi pembangunan, 5 bilion ringgit di bawah kumpulan wang COVID-19 dan 2 bilion ringgit sebagai simpanan luar jangka. Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM2,500 bantuan one-off bagi isi rumah yang mempunyai 5 orang anak atau lebih. Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan bantuan itu diberikan kepada isi rumah yang mempunyai pendapatan RM2,500 ke bawah. Dalam waktu yang sama, beliau juga memaklumkan bagi pendapatan isi rumah berpendapatan RM2,500 ke bawah dengan tanggungan anak di bawah 4 orang pula akan mendapat sebanyak RM1,000 hingga RM2,000 bantuan tunai. Satu lagi berita gembira buat golongan M40 apabila kerajaan memperkenalkan inisiatif e-Pemula M40 iaitu kredit e-Dompet bernilai RM100 kepada kumpulan M40 berpendapatan tahunan di bawah RM100,000. Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, inisiatif ini sekaligus akan memanfaatkan 8 juta individu. Katanya program e-Pemula iaitu kredit RM200 one-off ke dalam akaun e-Dompet belia berumur 18 hingga 20 tahun dan pelajar sepenuh masa berumur 21 tahun ke atas. Selain itu, beliau mengumumkan pemberian subsidi bil elektrik sehingga RM40 akan diperluas mengikut pendapatan garis kemiskinan makanan iaitu isi rumah berpendapatan RM1,169 ke bawah berbanding syarat semasa RM980 ke bawah. Dalam perkembangan sama, pakej remaja keluarga Malaysia akan diteruskan sehingga April tahun hadapan. Beliau berkata pakej ini telah membantu beliau mendapatkan pakej pelan langganan internet dengan hanya berjumlah RM30 untuk tempoh 3 bulan. Turut mendapat perhatian pada pembentangan bajet 2023 hari ini, pinjaman 1.5% membabitkan dana bernilai RM100 juta ditawarkan kepada golongan Bumiputera. Tawaran itu dibuat bagi meningkatkan pegangan dan ekuiti golongan berkenaan. Justru jumlah had pegangan amanah saham Bumiputera ASB dan ASB2 dinaikkan kepada RM300,000 berbanding RM200,000 pada bajet 2022. Sementara itu juga, kerajaan akan menanggung bayaran bagi mendapatkan lesen teksi, bas dan e-hailing untuk golongan B40, khususnya golongan belia bermula tahun hadapan. Beliau berkata ia akan dilaksanakan menerusi program MyPSV yang bertujuan membantu belia B40 untuk menjana pendapatan menerusi perkhidmatan membawa penumpang. Semarakkan semangat memberi bersama kongsikan keberkatan. Tirakan Pantas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berjaya menyelamatkan seorang wanita yang sesat hampir 2 jam di Pulau Besar ketika ingin melakukan rawatan secara batin malam tadi.
Ketika ditemui pasukan penyelamat kira-kira pukul 10.45 malam, mangsa berusia 37 tahun itu dalam keadaan lesu ditemukan di kawasan berbatu penjuru pulau yang terletak 1.5 km dari jeti utama Pulau Besar. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Melimau, penolong penguasa bomba Muhammad Faisal Fuad berkata, panggilan kecemasan diterima pihaknya 8.57 malam dan sepasukan 10 pegawai anggota BBP Melimau serta dibantu BBP Jasin telah dikejarkan ke lokasi bagi melakukan operasi mencari dan menyelamat SAR. Mangsa dikatakan datang ke pulau itu seorang diri untuk melakukan perubatan secara batin termasuk mengelilingi Pulau Besar dan bertapa di sebuah gua digelar Gua Yunus. Selain itu, wanita itu juga didakwa turut merancang untuk bermalam di surau di pulau berkenaan bagi melakukan perubatan. Malah dikatakan telah melakukannya sebanyak 4 kali bulan lalu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menamatkan 6 ordinan dan proklamasi darurat bagi menangguhkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Batu Sapi, Gerik dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya berkuat kuasa semalam. Perintah pembatalan itu melibatkan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu pembatalan 2022 dan proklamasi darurat pembatalan 2022 bagi Parlimen P185 Batu Sapi Sabah serta ordinan darurat kuasa-kuasa perlu nombor 2 pembatalan 2022 dan proklamasi darurat nombor 2 pembatalan 2022 bagi Parlimen P054 Gerik Perak. Turut dibatalkan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu nombor 3 pembatalan 2022 dan proklamasi darurat nombor 3 pembatalan 2022 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N66 Bugaya Sabah. Pembatalan itu berikutan Sri Paduka Baginda berpuas hati bahawa keperluan kesemua ordinan dan proklamasi darurat yang diisyarkan susulan wabak penyakit berjangkit COVID-19 telah berakhir. Baginda sebelum ini perkenan isytihar darurat di Parlimen Batu Sapi berkuat kuasa 18 November 2020 termasuk Parlimen Gerik dan Dun Bugaya berkuat kuasa 12 Disember 2020 untuk membendung penularan COVID-19. Susulan tragedi pembunuhan yang mengobarkan 37 orang termasuk 20 kanak-kanak di sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Timur Laut Thailand. Pemimpin dari seluruh dunia kini menyampaikan ucapan takziah kepada rakyat Thailand terutamanya keluarga mangsa kejadian tragis itu. Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Saifuddin Abdullah melalui ucapan di Twitter berkata rakyat Malaysia terkejut dan amat sedih selain turut bersimpati dengan keluarga mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha berkata bendera negara Thai akan dikibarkan pada separuh tiang di semua premis kerajaan hari ini berikutan tragedi itu. Dalam kejadian semalam, pelaku yang juga seorang bekas polis melepaskan tembakan di pusat jagaan di wilayah Nong Buah Lampu sekitar pukul 12.30 petang. Dia kemudiannya melarikan diri dari tempat kejadian dan kemudian membunuh isteri dan anak lelakinya sebelum maut menembak dirinya sendiri. Polis berkata kebanyakan daripada 22 kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun itu mati ditikam. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mengesahkan 63 kes dan kes disyaki demam berdarah Ebola di Uganda setakat ini termasuk 29 kematian. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bimbang berikutan wabak Ebola yang diisytiharkan di Uganda 2 minggu lalu mengobatkan lebih ramai pekerja kesihatan dan juga pesakit. Katanya terdapat 6 spesies dalam jenis virus Ebola, manakala virus yang merebak di Uganda adalah daripada varian Ebola Sudan. Tiada vaksin untuk mencegah daripada jangkitan virus tersebut buat masa ini. Menurut Tedros, vaksin yang digunakan untuk membantu mengekang wabak Ebola spesies Zaire di negara jiran Uganda, Republik Demokratik Kongo DRC baru-baru ini tidak dapat memberikan perlindungan terhadap virus Ebola spesies Sudan. Jangkitan sesama manusia berlaku melalui cecair badan dengan simptom utama adalah demam, muntah, pendarahan dan cirit-birit. Semarakkan semangat memberi bersama kongsikan keberkatan.
Bertemu kembali, prestasi pelaburan negara dijangka kekal berterusan dengan sasaran tahunan antara RM250 bilion hingga RM300 bilion. Prestasi berkenaan dipacu pelancaran dasar baharu berdasarkan aspirasi Pelaburan Nasional NIA bertunjangkan 6 trust strategik untuk menangani cabaran ekonomi dan pelaburan yang dinamik. Tambah beliau, Malaysia juga meletakkan sasaran memastikan pelaburan yang masuk tidak berintensifkan tenaga kerja asing. Jelasnya lagi, pelaburan yang menjadi tumpuan adalah bidang teknologi tinggi dengan sasaran membabitkan 3 sektor utama ekonomi iaitu pembuatan, perkhidmatan dan sektor utama. Jualan suku ketiga S3 2022 Pro 2 meningkat 5% kepada 69,011 unit daripada 65,719 unit yang didaftarkan pada suku kedua berikutan rantaian bekalan automotif yang semakin baik. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, peningkatan pendaftaran menunjukkan kebanyakan isu utama dalam rantaian bekalan automotif telah pulih. Katanya perbandingan suku ke suku menyaksikan pendaftaran kenderaan melonjak sebanyak 216.5% berikutan sekatan yang dikenakan antara Jun dan pertengahan Ogos tahun lalu ke atas hampir semua aktiviti ekonomi di negara ini bagi mengekang peningkatan kes COVID-19. Bagi perbandingan tahun setakat ini, jualan meningkat sebanyak 64.9%, 196,354 unit dari Januari hingga September 2022 berbanding 119,093 unit yang dijual dalam tempoh yang sama tahun lalu. Mengenai pengeluaran Pro 2 telah mencapai pengeluaran bulanan tertinggi setakat tahun ini dengan 29,077 unit pada September. Terengganu FC tidak menganggap Melaka United sebagai lawan mudah apabila berdepan skuad Sang Kancil dalam aksi Liga Super di Stadium Han Jebat malam ini. Pengendalinya Muhammad Nafuzi Zain berkata tiada istilah pasukan pilihan meskipun menyedari Melaka United berdepan masalah luar padang yang turut menyaksikan mereka kemarau kemenangan dalam 7 perlawanan. Kata Nafuzi, skuad bimbingannya kini berada dalam fasa getir yang akan menentukan nasib mereka dalam kedudukan Liga serta pemuruan tiket ke Piala AFC 2023. Tambahnya lagi, skuad Sang Penyu wajib menang dalam baki 3 perlawanan bertemu Melaka United, KL City dan Kedah Darul Aman dengan kesemuanya berlangsung di tempat lawan. Penyerang Manchester City Erling Haaland terus cemerlang ketika menyumbangkan 2 gol untuk membantu kemenangan selesa 5-0 ke atas FC Copenhagen pada aksi kumpulan G Liga Juara-Juara awal pagi semalam. Haaland hanya memerlukan 7 minit selepas aksi bermula untuk gol pertama sebelum melengkapkan jaringan kedua pada minit ke-32 sekaligus mengumpul gol ke-19 peribadinya sepanjang musim ini dalam semua pertandingan. 3 lagi gol The Citizen hadir menerusi jaringan sendiri pihak lawan manakala Riyad Mahrez dan Julian Alvarez turut menyumbangkan 1 gol untuk City memimpin carta kumpulan G dengan mata maksimum selepas 3 perlawanan. Sementara itu, kemenangan besar ini juga menjadi saksi City kini sudah berada pada landasan yang tepat untuk mencabar kejuaraan selepas mengumpul 20 gol dalam 5 perlawanan terakhir. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 8 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Rizaddin Roslan. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.